Dalam kata disebut adat, adat Melayu bersendi syarak. Sebarang kerja patut berhemat, hematlah budi berakhlak. Demikianlah pantun yang kita boleh gambarkan gerak kerja yang telah dilakukan oleh peserta ibu bapa Sekolah Kebangsaan Parang Puting demi melahirkan modal insan yang berminda kelas pertama selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Untuk itu, dengan sukacitanya saya mempersilakan yang berusaha Puan Norizan binti Abdul Rahman, DP PIBG Parang Puting untuk meneruskan sesi perkongsian amalan terbaik. Untuk makluman hadirin sekalian, yang berusaha Puan Norizan binti Abdul Rahman merupakan seorang peguam yang berkemuka di Kota Baru dan beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa KPIBKS Negeri Kelantan. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berusaha Encik Syaharuddin bin Encik Omar, Ketua Penolong Pengarah Unit Rendah, mewakili Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, yang berusaha Meja Bersara Datuk Haji Adnan bin Hashim, pengerusi Kumpulan Penggerak Ibu Bapa Komuniti dan Swasta Negeri Kelantan, yang berusaha Encik Wan Ahmad Azmi bin Haji Wan Hussein, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, pegawai-pegawai dari JPN Negeri Kelantan dan juga dari PPD, ahli jawatan kuasa Kumpulan Penggerak Negeri Kelantan, yang dihormati YDP, PIBG yang terpilih, dan juga guru-guru PKM yang terpilih dari seluruh negeri Kelantan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, dan seterusnya warga maya yang mengikuti program Town Hall kita pada hari ini melalui YouTube dan juga FB Kumpulan Penggerak Negeri Kelantan. Sekedar diri ini berada di hadapan puluhan YDP dan juga PKM yang hebat-hebat yang terpilih pada hari ini untuk hadir ke program yang julung kali diadakan oleh Kumpulan Penggerak Negeri Kelantan. Walau bagaimanapun, saya akan memberi yang terbaik untuk berkongsi apakah program ataupun projek yang telah kami jalankan. Saya perkenalkan diri saya, Norizan binti Abdul Rahman, dan saya telah diamanahkan sebagai YDP SK Parang Puting sejak 2019 sehingga sekarang. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya, dan insyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi apakah amalan terbaik bagi kami, amalan terbaik yang telah kami lakukan sehingga ke hari ini. Dan secara asasnya perkongsian saya lebih menjurus kepada kebersamaan kami bersama dengan jabatan, komuniti, NGO dan juga ibu bapa. Jadi saya bahagikan program atau projek kami kepada dua bahagian. Saran program kami kebersamaan dengan komuniti, jabatan, swasta dan juga NGO, dan yang kedua adalah kebersamaan dengan ibu bapa. Sebaik sahaja saya dilantik sebagai YDP, projek pertama kami adalah membaik pulih pagar sekolah. Kenapa pagar yang kami pilih terlebih dahulu? Ini kerana pagar merupakan pintu masuk sesebuah sekolah. Dia tidak guna sekolah cantik, kantin cantik, tetapi mempunyai pagar yang tidak patutnya. Kalau boleh lihat gambar pagar sekolah kami sebelum diperbaiki, letak
pecah sebab faktor-faktor faktor-faktor alam dan juga kerana usianya yang dah lama. Dan sekolah kami ini adalah sekolah pesisir pantai yang terletak dalam berdekatan dengan kawasan pantai. Angin pantai yang masin itu menjejaskan struktur bangunan sekolah kami. Jadi untuk projek pertama ini membaik pulih dan mencantikkan pagar. Mana nak cari duit ni? Sekolah kami ni golongan majoriti ibu bapanya adalah dari golongan B40. Kami tidak ada sumber keuangan yang banyak, ya. Jadi kami berusaha mencari, menghubungi pelbagai pihak yang ada kemungkinan besar, potensi besar untuk menjalinkan kerjasama dengan kami. Dan alhamdulillah untuk projek pagar ini kami mendapat dana sebanyak RM20,000 dari pengarah pembangunan usahawan kontraktor, ya. Kementerian Pembangunan Usahawan, iaitu Puan Marlina Ramli, yang telah datang ke sekolah kami merasmikan projek mengecat dan juga membaik pulih pagar ini. Boleh lihat, ya, di slide yang pakai baju putih sebelah saya adalah Puan Marlina. Tetapi RM20,000 yang diberikan itu tidak mencukupi. Bayangkan satu pagar sebuah sekolah tu, mana nak cukup RM20,000. Jadi apa yang kami buat adalah kami menganjurkan jamuan laksa. Ini sinonim di kampung. Jamuan laksa ni sangat famous. Walaupun laksa tetapi hasil dia sangat baik, sangat hebat. Kami berjaya mengumpul RM11,000. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dengan sumbangan dana dan juga dari hasil jualan kupon laksa, jamuan laksa itu, kami dapat menyiapkan pagar sekolah. Dan inilah hasilnya, ya. Dan sekolah kami adalah sekolah utama di jalan utama daripada cabai Pak Sabok ke airport. Satu-satunya sekolah yang ada di laluan utama tersebut. Jadi perlu ada satu pemandangan yang baik, memberikan impak yang baik kepada sekolah kami. Dan seterusnya, satu lagi projek kami kebersamaan dengan komuniti dan juga jabatan, iaitu White School. Kenapa White School? Kalau di Amerika Syarikat kita ada White House, tapi di Kelantan kita ada White School. Mana? Sekolah Kebangsaan Parang Puting. Jadi kalau nak tengok White School macam mana, dialu-alukanlah nanti untuk hadir dan melawat ke sekolah kami. Sekolah ni dah lama, ya. Sekolah kita ni tidak terlalu ramai pelajarnya, itu lebih kurang 500 pelajar sahaja, dan guru 39 orang, guru kafar 14 orang. Jadi sekolah dah lama. Cat juga sudah mulai luntur, sudah mulai pudar, mencacatkan pandangan. Jadi alhamdulillah kami berjaya mendapatkan dana daripada JPN nak bagi cat bahan mentah. Tak bagi duit, bagi dalam bentuk bahan mentah. Jadi macam mana kita nak realisasikan impian nak mewujudkan satu sekolah yang cantik dengan cat? Pada masa itu kami berbincang, ya, pihak PIBG dan guru besar dan guru berbincang. Kami tidak ada kepakaran, kami tidak ada dana yang banyak. Kalau nak upah orang untuk cat sekolah yang cantik dan berwarna-warni, itu memerlukan kos yang sangat besar. Mana nak cari duit, ya, dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan golongan ibu bapa B40. Jadi berfikir di luar kotak. Kita dapat cat, tapi bagaimana kita nak realisasikan cat yang dapat itu? Jadi hasil perbincangan, maka kami membuat keputusan untuk meminta cat warna putih. Kerana semua orang boleh cat warna putih. Even saya tak pandai mengecat pun kita boleh cat warna putih. Ya, kalau kita nak warna-warni, dia akan mengalami kesukaran dan kita kena mengupah mereka yang pakar dan mahir. Jadi kita gunakan sumber yang ada, kita buat sebaik mungkin dengan sumber yang ada, maka terhasillah White School. Dan kami juga mendapatkan bantuan tenaga daripada Banduan. Kami mengadakan kerjasama dengan Jabatan Penjara Negeri Kelantan, di mana kebetulan pengarah Penjara Negeri Kelantan adalah alumni SK Parang Puting, iaitu Tuan Mat, yang berusia Tuan Mat adalah alumni kami. Dan kami mengadakan perbincangan dan alhamdulillah mereka ada isi CSR team, ya, tim khidmat sukarelawan daripada Banduan Perul. Itu banduan yang
ada baki beberapa lama saja lagi untuk keluar. Jadi tim binaan mereka ada tim binaan mereka. Jadi mereka inilah dihantar untuk membantu membaik pulih. Satu bangunan sekolah tu ditukar nako dan digantikan dengan tingkap aluminium. Inilah gambar bantuan Barul ya. Salah satu cara kami bekerjasama dengan komuniti. Kita tidak sisihkan mereka. Ada jasa mereka yang boleh mereka berikan kepada kita. Dan sebenarnya mungkin ada yang belum tahu ya, ada beberapa pihak yang ada tim CSR. Mereka beri khidmat tenaga secara percuma. Seperti yang kami buat ini, penjara dan juga Regimen Askar Melayu Diraja. Mereka juga ada tim binaan mereka yang boleh memberikan khidmat tenaga secara percuma. Kita hanya menyediakan makan dan minum sahaja. Jadi bayangkan berapa banyak kos yang kita boleh jimat berbanding dengan kita melantik kontraktor ataupun pihak swasta ya. Ini bapa sendiri yang bertungkus lumus sama naik ya dengan guru-guru mengecat ya. Saya sendiri pun tak pernah mengecat, tapi jadi YDP jadi pandai mengecat ya. Ini adalah bantuan yang membuat kerja membaik pulih. Dan inilah hasilnya ya. White School dirasmikan oleh Encik Muhammad Zamri, mantan KPPT Kota Baru. Dan kita juga mengadakan program bersama NGO. Kami mencari NGO-NGO yang ada potensi untuk membantu, dan alhamdulillah kami berjaya mendapatkan bantuan bakul makanan dari NGO Kecara Soup Kitchen. Sempena pandemik ya, sebenarnya beberapa kali kami dapat menghulurkan bantuan bakul makanan kepada keluarga B40, ibu bapa anak-anak pelajar kami yang layak. Kami ada data keluarga asnaf, data keluarga B40, dan mereka ini tidak pernah kami pinggirkan, tidak pernah kami lupakan. Bukan hanya menyuruh mengajak mereka membantu sekolah, tapi kami sendiri selalu memberi. Yang untuk mendapatkan sesuatu kita perlu mulakan dengan memberi ya. Dan ini adalah program ya, Korban Perdana. Korban Perdana ini kami jalankan dengan kerjasama pihak sekolah dan juga komuniti, di mana daging korban ini hanya diambil 2 kilo sahaja oleh mereka yang berkorban, dan selebihnya itu kami agihkan kepada keluarga-keluarga yang layak. Sepatutnya ia menjadi acara tahunan, tetapi memalangnya selepas kita diuji ya dengan pandemik, maka program Korban Perdana ini tidak dapat diteruskan. InsyaAllah kita harap keadaan pulih dan kita akan teruskan di masa akan datang. Okey, ini yang program ataupun projek yang sangat dekat, sangat berkesan kepada saya. Itu projek nama dia Setan Merana. Apa setan merana? Gapo setan merana ni? Siapa tahu? Berkait dengan gapo? Ia adalah berkait dengan tandas. Semua kan kita kata tandas tempat setan duduk dah. Sebab apa? Sebab keadaannya yang sangat teruk, yang kotor, yang kita nak masuk pun kadang-kadang rasa tak tergamuk. Sanggup anak-anak ni teh tak mesti guna tandas nak balik rumah. Sebab apa? Tak tergamuk nak guna. Tak mampu nak masuk duduk dalam tu untuk menunaikan hajat. Jadi kenapa kami pilih setan merana? Itulah ya, dalam melaksanakan sesuatu program, tajuk yang perlu dipilih itu mesti wow. Nak hasilkan program yang luar biasa, nama program itu sendiri mesti wow. Dan inilah kebijaksanaan Tuan Guru Besar kami memilih tajuk Setan Merana. Saya mula-mula dengar gapo projek GB nak buat ni. Mari bincang dan kita tahu, iaitu makeover tandas, baik pulih dan juga makeover tandas. Ini keadaan sebelum lah. Mana-mana tandas sekolah pun saya rasa lebih kurang lah, sama lebih kurang dengan sekolah Islah tadi. Ini adalah sebelum. Ini adalah kerja-kerja semasa tengok guru besar tu bersemangat. Yang pakai baju kotak-kotak tu adalah guru besar kesayangan kami. Sangat komited, sangat semangat turun pada hari-hari ada. Mungkin setakat mari memantau, mari buat kerja. Tak kira pagi, petang, siang, malam ada lagi mari sekolah. Itu ya kerja-kerja kami. Dan tandas ini dibahagikan, diketuai oleh pentadbir.
Guru besar satu tandas, PKM satu tandas, PKP satu tandas, PKKO satu tandas, dan ahli di bawah mereka terdiri daripada guru dan juga PIBG. Maka kita bersama, tak boleh buat kerja seorang, kena bersama. Sebab anak-anak kita yang nak guna tandas tu. Jadi kenapa kita nak letakkan tugas, beban itu di atas guru semata-mata? Ini adalah hasil selepas makeover. Setan sudah merana, setan lari, pakat lari tak duduk dalam tandas yang begitu cantik. Even kita boleh duduk dalam tu, boleh buat live video dan juga dirasmikan oleh mantan KPPD yang juga sign kehadiran tu di dalam tandas. Yang masa terhad, jadi slide saya tak boleh letak banyak ya, tapi inilah antara hasilnya selepas kita make over tandas sekolah. Dan ia memberi impak ya, bila anak-anak ni suka nak pergi sekolah. Sebab apa? Tandas comel, kalah tandas di rumah. Tandas di rumah pun kita tak mampu nak buat macam ni, tapi di sekolah kita boleh buat. Tidak ada yang mustahil sebenarnya. Okey, ini adalah salah satu lagi program kami, iaitu Jutawan Serai. So siapa kata nak buat projek di sekolah ni kena ada duit banyak? Jadi silap ya, tanggapan itu kita perlu perbaiki. Kalau kita asyik kata tak ada duit tak boleh buat kerja, tak ada duit tak boleh buat projek, maka itu adalah satu tanggapan yang perlu diperbaiki. Kita buat projek Jutawan Serai. Benih-benih serai itu disumbangkan oleh guru dan juga ibu bapa. Pakak bawa mari benih serai daripada rumah masing-masing. Ya, mari tanam di sekolah, bawa mari benih dan pakak tanam bersama-sama, pakak membaja sama-sama. Dan alhamdulillah serai ni dia tidak perlu jagaan yang sangat rapi dan tidak rumit untuk kita menjaga dia ya. Cukup dengan baja dan juga air yang mencukupi. Dan ini semasa lawatan oleh mantan KPPD yang begitu teruja. Kita buat jamuan dalam kebun serai, dalam ladang serai kita, tak pernah dibuat orang ya. Dikelilingi oleh rimbunan serai. Dan juga resepi jus detox yang istimewa kami, yang bahan utamanya adalah serai. Dan anak-anak ni ramai tak tahu ke, serai lagu mana tak tahu. Jadi bila kami buat projek Jutawan Serai ni, anak-anak kenal, tahu khasiat serai. Ini adalah hasilnya, merimbun ya. Dan ini semasa penuaian hasil serai. Jadi target kita jual kepada yang toke-toke yang jual serai, dan juga kita kerjasama dengan NGO. Mereka membeli dalam jumlah yang banyak dan mereka mengagihkan. Inilah kena kreatif. Kadang-kadang kita buat benda, kita tak tahu nak pergi pasar mana, kita tak tahu nak jual ke mana. Dan kita bekerjasama dengan NGO, mereka membeli dalam jumlah yang banyak dan mereka mengagihkan di kampung masing-masing kepada keluarga-keluarga asnaf yang memerlukan. Dan ini juga projek kami ikan hiasan. Ikan hiasan ini adalah satu projek yang sangat bagus. Melihat ikan-ikan itu berenang-renang di dalam air, memberikan satu terapi jiwa. Tengok ikan duk gerak, seronok. Dan juga kita libatkan murid-murid yang mana kehadiran mereka kurang memberangsangkan, kita beri ikan untuk mereka jaga. Mana ada ikan mereka sendiri dan mereka rasa seronok nak pergi sekolah sebab nak bagi makan ikan. Itu adalah salah satu cara yang kita boleh buat ya, untuk menarik minat anak-anak ini untuk ke sekolah. Ini adalah sebelum. Ia diusahakan sepenuhnya oleh PIBG dan juga dibantu oleh guru. Ya, lihat ya, boleh lihat anak-anak mereka belajar menguruskan benda hidup, makhluk hidup. Bagaimana nak berurusan dengan makhluk hidup. Ini adalah satu latihan jati diri mereka. Bukan hanya menghadap gadget, bukan hanya menghadap handphone ataupun TV ya. Kita latih mereka untuk menjalani kehidupan secara semula jadi. Ini adalah lawatan yang berusaha Datin Seri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid. Pada masa itu timbalan ketua pengarah, tapi sekarang yang berbahagia Datin adalah pengarah pendidikan Malaysia yang begitu teruja melihat projek ikan hiasan kami. Ya, dah mula dijual, dah telah dijual dan telah mendapat hasilnya, dan kesemuanya dimasukkan ke akaun PIBG kami.
Dan ini adalah projek perintis. Projek perintis ni saya sengaja letakkan di akhir untuk memberikan impak yang besar kepada kita semua. Jadi keceriaan kelas. Ini adalah keadaan kelas sebelum di makeover, sebelum dihias, dibaik pulih. Sangat teruk ya. Kami ada 6 kali 3, 18 kelas. Setiap tahun ada 3 kelas. Jadi darjah 6 sampai darjah 6 kita ada 18 kelas. Bayangkan kalau kita nak makeover 18 kelas, berapa banyak duit yang kita perlukan, berapa banyak dana yang kita perlu cari. Rana nak buat. Kita nak kelas comel, kita nak kelas kondusif. Bayangkan anak-anak kita berada di sekolah daripada pukul 7 pagi. Paling ada lagi awal lah, tapi kita kira 7 pagi sampai 5 petang kalau ada kelas kafar. 9 ke 10 je anak-anak kita ni duduk di kelas. Dan guru dari satu kelas ke satu kelas. Bayangkan cabaran mereka duduk di sekolah tu begitu lama. Jadi perlu, boleh kata wajiblah untuk kita sediakan ruang kelas yang cantik, yang kondusif. Bukan hanya lengkap dengan peralatan tetapi cantik. Jadi bagaimana kami buat? Ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Konsep itulah yang kami terapkan untuk menjayakan program keceriaan kelas ini. Ini adalah program semasa, ini adalah kerja-kerja buat semasa keceriaan kelas itu. Penglibatan 100% ibu bapa. Kita tak usah dah bebankan guru, kita tak usah dah menyusahkan pentadbir sekolah untuk hias kelas anak kita. Cukuplah guru-guru ini fokus kerja mereka mendidik anak-anak kita dengan report mereka, dengan tugasan mereka. Tak okeylah menghias kelas anak pun kita nak suruh cikgu juga buat. Jadi dari sini kami mengambil tindakan drastik untuk melaksanakan, untuk mengajukan program keceriaan kelas ini. Jadi bagaimana kita nak buat? Inilah kekangannya yang saya selalu dapat pertanyaan daripada YDP. Gana nak bagi ibu bapa ni masuk ke sekolah? Gana nak bagi mereka ruang dan peluang untuk bantu pihak sekolah, ya? Jadi kami buat apa rahsia dia? Kita gunakan anak-anak. Anak-anak adalah penghubung antara pihak sekolah dan juga ibu bapa. Anak ni kalau gapo cikgu suruh, cepat selalu akan sampaikan kepada mak ayah. Betul tak? Gapo cikgu royak ni memang dengar. Jadi kita gunakan anak-anak untuk tarik ibu bapa ni mari ke sekolah. Jadi kami buat taklimat. Cara yang kami buat adalah kami buat taklimat, panggil ibu bapa, seluruh anak-anak ni, seluruh pelajar ni mari ke sekolah. Kita bagi taklimat ringkas. Dan setelah itu ibu bapa ni dibawa masuk ke kelas anak masing-masing. Kita sendiri pernah tengok dah kelas anak kita macam mana. Mungkin ada lah yang pernah tengok. Ada juga yang tak pernah tahu kerana kat dia kelas anak mereka. Dia tahu anak pergi sekolah pagi balik petang. Kita tak tahu keadaan kelas anak-anak kita. Jadi bila diberi peluang, diberi ruang masuk, barulah tahu. Oh ni kelas anak hok duduk 9 jam 10 jam di sekolah. Dengan teruknya, dengan rosoknya, kipas tidak berfungsinya, panahnya, meja sumbingnya, kerusi kaki kerusi tu golek-goleknya. Bila diberi peluang masuk baru mereka tahu. Jadi daripada situ setiap ibu bapa kelas anak masing-masing tu berfikirlah. Mereka lah pula pecah kepala mikir, boleh lebih ke cikgu. Rana nak make over kelas anak kita ni supaya anak kita rasa seronok nak mari sekolah. Jadi mereka berbincang, dilantik pengerusi dari kalangan ibu bapa. Guru kelas hanya memantau sebagai SU, bendahari juga dari kalangan ibu bapa. Maka fikirlah mereka, usahalah, ikhtiarlah macam mana nak comelkan kelas anak. Mereka membuat kutipan, kami buat kutipan sedikit lah. Dan yang lebih penting adalah kemahiran. Semua ibu bapa ni sebenarnya, semua dari kita ni ada kemahiran masing-masing tapi tidak tahu. Jadi kemahiran itu digunakan untuk mencantikkan kelas anak. Yang mana pandai menjahit, mereka menjahit tanpa mengambil upah. Yang mana pandai mengecat kelas tanpa mengambil upah. Itulah kebersamaan yang kita nak. Kita sebagai kumpulan penggerak ni, berjaya atau tidak kita sebagai YDP, berjayakah kita menggerakkan ibu bapa untuk mari ke sekolah, untuk melaksanakan apa program yang kita nak buat. Kalau kita buat kerja sore, kita hebat sore diri kita, kita boleh cari dana ratus-ratus ribu, tapi kita tidak mampu untuk menggerakkan ibu bapa anak-anak kita untuk masuk, untuk bersama dan untuk membantu, kena perbaiki, ya.
kena perbaiki sebab YDP Persatuan Ibu Bapa ni bukan hak milik kita, bukan hak milik tunggal. Ia adalah satu persatuan hak milik orang ramai. Dan selepas kejayaan program ini ya hasil dia. Boleh lihatlah antara gambar-gambar kelas yang telah di makeover. Berubah 360 darjah menjadi begitu cantik dan ceria. Sampai anak-anak suka, tak saya balik nak pergi sekolah. Daripada sekolah tu tak saya balik. Kelik ambil tu esok tak sabar dah nak pergi sekolah sebab kelas yang sangat cantik. Itulah yang seperti yang saya katakan tadi, peranan kita bagaimana kita nak menggerakkan PIBG dan PIBKS sekolah kita tanpa wang yang banyak. Dan kita adalah sebagai penggerak. Kita bukan sole prop ya, kita bukan lone ranger. Kita ada tim yang kita boleh gerakkan bersama-sama. Itulah kejayaan kita, itulah tanggungjawab yang kita perlu tunaikan. Ni kalau siapa kata tak ada ujian, tak ada dugaan, tipulah. Nak melaksanakan sesuatu program tu pasti ada ya. Dan saya sebab sebenarnya melihat gambar ini kerana tidak sangka yang kami boleh mencapai kejayaan 18 biji kelas di makeover serentak. Dan kami lakukan kerja-kerja ini dalam masa cuti hujung tahun. Saya sangat sebab kerana ibu bapa ini dari golongan B40, tetapi mereka menghasilkan sesuatu perkara yang luar biasa yang kita tidak sangka mereka mampu, dan kami bangga. Ia adalah satu sentuhan peribadi, personal touch, sebab mak-mak dan ibu, mak-mak dan ayah-ayah anak-anak yang hias kelas anak mereka ya. Jadi anak-anak ni saya ke kelas dia. Sebab apa? Mak saya mari ngecap. Bukan mak ayah, datuk nenek mari sekolah. Turut sama berganding bahu melaksanakan kerja-kerja ini. Ya, saya lihat seorang nenek tu ukah panjat tangga sebab apa nak baiki tingkap. Sangat kagum, saya sangat rasa macam Allah, rupa-rupanya mereka di luar sana tu lagi semangat nak masuk sekolah daripada kita. Cuma ruang dan peluang lah perlu diberi ya. Jadi impak kepada kejayaan program yang telah kami lakukan ni bukan suka-suka, bukan untuk syok sendiri, bukan sekadar untuk cari nama, oh kita berjaya buat tu, kita berjaya buat ni. Tapi apakah impak daripada program yang kita buat? Biarlah tidak hebat, tetapi ia ada impak kepada anak-anak didik kita. Lonjakan akademik di mana sekolah kami sejak 6A diperkenalkan dalam UPSR tidak pernah mencapai 6A. Tetapi selepas kita melaksanakan program keceriaan kelas, anak-anak suka mari sekolah, suka duduk dalam kelas, semangat belajar dan guru-guru juga semangat mengajar. Maka alhamdulillah UPSR tahun 2019 3 orang berjaya mendapat 6A. Satu tepukan untuk pihak sekolah dan juga PIBG yang begitu komited membantu dan memberi apa saja yang terbaik untuk kemenjadian anak-anak didik. Jadi saya ada sediakan satu video ya. Video yang pertama, boleh bantu saya? Alhamdulillah ya. Itulah dari Escape Orang Putih, dari sekolah yang biasa-biasa, tak pernah orang kenal. Tetapi alhamdulillah bagi kami ia telah menjadi luar biasa, telah melonjakkan diri sendiri ke peringkat yang lebih atas. Dan ada lagi video yang kedua. Saya mohon bantu untuk tayangkan video kedua kami.
dia tak ada habis sebab saya sebut masa tu. Di Dewan Keramat inilah mantan KSU telah mengangkat nama SK Parang Puting begitu hebat, begitu indah. Dan saya rasa sangat kerdil, tetapi itulah satu penghargaan buat kami daripada orang tak kenal, mengharumkan nama sekolah. Satu kepuasan sebenarnya. Dan saya ingat lagi mantan KSU pernah berkata selepas saya membuat pembentangan, beliau kata, Datuk kata, kalaulah saya boleh keluarkan apa YDP PIBG ni dari kalangan wanita, saya nak keluarkan fatwa itu. Tak tahulah apa kelebihan, tetapi mantan KSU merasakan wanita ni, dia kata masuk sampai ke dalam kelab, ibarat kalau rumah ni dapur. Jadi itulah mungkinlah kelebihan yang saya pun tak tahu. Dan jelas ya, boleh bantu saya untuk tayangkan video terakhir kami. Jadi sepanjang pengamatan saya ulangan di anak-anak saya di sekolah ini, saya rasa amat berpuas hatilah dengan keadaan dan juga suasana di sekolah ini, dengan keadaan kelas ini bersih, ini dengan suasana yang ceria. Saya rasa berpuas hatilah. Itulah yang saya nak sampaikan. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan sekolah ini, Sekolah Kebangsaan Parang Puting The Best. Baik, sebelum saya mengakhiri pembentangan pada pagi ini, saya ingin memberi penghargaan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Malaysia yang banyak membantu sekolah kami, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, khususnya Encik Rashidi dan juga Puan Zaria, selalu membantu, memberi pandangan, memberi semangat yang tidak putus-putus kepada kami. Kepada PPD Kota Baru, khususnya mantan KPPD Encik Muhammad Zamri dan juga Dr. Rondas Ahmad Yani yang banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada kami sehingga kami berjaya berada di tahap yang sekarang. Kepada kumpulan penggerak, pengurusi Datuk Adnan yang banyak memberi tunjuk ajar dan sentiasa bersemangat dalam melaksanakan apa sahaja program ini, bukan untuk tujuan lain untuk kemenjadian anak-anak kita. Dan tidak lupa juga kepada guru besar SK Zainab 2, Puan Zaini, sebagai mentor sekolah kami, banyak memberikan perkongsian ilmu dan pengalaman. Alhamdulillah. Dan juga kepada YDP Islah, rakan pembentang saya banyak beberapa kali kontak beliau untuk minta pandangan. Dan juga last sekali, paling istimewa adalah Tuan Guru Besar SK Parang Puting. Saya mohon Guru Besar bangun seketika untuk orang kenal siapa Guru Besar kami yang hebat ni. Penghargaan yang tidak terhingga kepada Tuan Guru Besar kerana sentiasa komited, sentiasa memberikan idea-idea yang bernas dan sentiasa bersama-sama dengan PIBG dan seluruh guru-guru SK Parang Puting dan juga ahli jawatankuasa PIBG. Terima kasih, tanpa anda semua saya tidak ada di sini. Segala yang baik itu dari Allah, segala kelemahan itu dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Norizan binti Abdul Rahman atas perkongsian sebentar tadi. Begitu banyak buah fikiran yang telah dikongsikan oleh beliau untuk kita semua. Semoga ianya dapat sama-sama kita mengadaptasikan di peringkat sekolah masing-masing mengikut kesesuaian dan kreativiti pihak sekolah bersama-sama PIBG. Baik.